Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Maksud Maha, unlimited, limitless, tiada batas. Dia tahu tanpa batas. Tak ada apa yang membatasi dia dari tidak dapat melihat. Maksudnya Allah kata, aku tahu apa yang ada dalam dada manusia, dada, maksudnya yang disembunyikannya. Sama ada kamu cakap, kamu beritahu orang, atau kamu tidak, Allah tahu. Jadi kalau kita dapat yakin tentang ini ke tahap yang Allah mahu malah lebih, kita tak sedia lah nak tipu Allah. Jadi orang munafikin tu, dia tipu Allah. Dia tak ada apa-apa pun. Dia sangat tidak tahu yang Allah tu Maha mengetahui tu. Mereka tu macam Allah tak ada lah, walaupun dia mengucap kalimah. Jadi dia macam Allah tak ada. Jadi dia boleh tipu lah. Dia percaya Allah Maha tahu tu tak ada. Tak ada langsung. Sikit pun ada. Sebab itu dia berani tipu. Kata Allah, mereka ni apa kata, tak tahu, langsung tak tahu Allah tu memberi manfaat, Allah tu memberi mudarat, Allah bagi mulia. Jadi orang hipokrit tu, dia bagi tahu, Allah bagi tahu pada Nabi. Hipokrit tu bagi tahu, aku kalau balik dari perang ni, ialah menjadi orang yang dimuliakan lah. Aku akan halau semua orang yang lemah, orang yang miskin, iaitu kaum Muhajirin lah, keluar dari Madinah. Dan supaya yang tinggal hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku akan bagi tahu orang Madinah supaya jangan bagi makan kat dia. Jadi Allah kata mereka ni langsung tak tahu Allah tu Maha memberi. Yang bagi makan tu bukan dia orang. Itu dia orang langsung tak tahu. Sebab itu dia cakap macam tu. Kalau orang Ansar tu tak mau bagi makan, dia ingat orang Ansar bagi makan. Dia nak bagi tahu lah orang Ansar tu jangan bagi makan kan orang Muhajirin. Ini dia orang ni langsung tak tahu Allah bagi makan. Langsung dengar pun tak tahu. Jadi siapa yang cakap aku takkan bagi makan kat kau, dia macam orang munafik tu. Kalau mak ke marah ke anak dia, aku takkan bagi makan lagi kat kau, macam tu cakap. Itu orang macam munafik lah, yang tak tahu bahawa Allah bagi makan. Allah kata dia ni tak tahu yang Allah bagi makan. Kau buatlah, dia orang tak makan, dia orang akan dapat makan. Sebab yang bagi makan tu Allah, bukannya orang. Kalau Allah tak letakkan hati orang Ansar nak bagi makan, dia orang tak boleh bagi makan. Dan kalau dia orang tu tak boleh dikeluarkan dari Madinah,
kamu tak boleh keluarkan dia. Maksudnya itulah. Maksudnya Allah kata orang munafik ni dia tak ada langsung. Apa pun iman tak ada lah. Cakap pun tak betul. Aku halau kau. Macam tu lah. Mana dia mengingat dia berkuasa, bukan Allah berkuasa. Kita tak boleh halau orang. Hang ku halau kang, kata Rashidi. Sebab dia percaya dia yang halau, bukan Allah. Dia tak boleh halau. Macam tu lah. Yang halau Allah Ta'ala. Jadi orang munafikin ni macam itu dia cakap. Maka atas cakap dia orang tu Allah hina dia orang. Aku tak mau bagi makan kat kau. Macam contohnya kau tak ingat ke aku dulu yang bagi bias duit untuk kau belajar. Itu semua orang jenis munafikin ni. Munafikin ni langsung tak ada iman. Islam kalimah. Kalimah pun tak ikhlas. Dia tak diterima. Dia bukan nak masuk Islam, dia menyebut kalimah tu. Dia nak tipu. Nak tipu orang Islam. Supaya kata dia orang beriman. Jadi Allah SWT sangat marah pada orang yang menipu Allah. Sebab orang yang menipu Allah ni macam Allah ni Maha tahu memang tak ada lah. Tahu pun tidak. Allah tahu tak ada. Kalau Maha tahu ni tahu tanpa batas. Ini tahu pun tak ada. Kata Allah, dia ni tak ingat aku tahu ni. Dia nak tipu aku. Allah marah lah. Dia Maha tahu, dia kata tak tahu. Boleh ditipu pula. Marah tak lah? Aku Maha tahu, dia kata aku tak tahu. Orang munafik ni. Dia nak tipu aku. Dan tipu Nabi, dan tipu orang, dan dia mengucap. Hanya kerana nak menyelamatkan dunia dia. Dia menipu untuk selamatkan dunia dia dan nyawa dia. Jadi Allah kata jangan kamu kena dengar cakap-cakap ataupun ambil peduli cakap-cakap orang yang banyak bersumpah. Wahai Muhammad, don't beri perhatian pada dia. Don't give any heed. Mana jangan cakap dia orang tu semua kau jangan hirau. Macam mereka cakap orang kafir cakap Nabi ni orang gila. Nabi ni orang gila. Allah SWT bagi tahu, ya Rasulullah, ya Muhammad, sesungguhnya engkau bukan gila, kau sebenarnya orang yang bijaksana. Allah kata. Jadi ada apa masalah ke kat dia orang ni yang kata Nabi gila ni? Adakah antara mereka tu ada gila sehingga mereka kata Nabi gila? Jadi bukan Nabi gila, dia orang yang gila. Kata Nabi gila. Orang yang tak gila dipanggil gila. Orang yang panggil gila itulah yang gila. Allah beritahu dalam Quran. Allah punya bahasa. Adakah di antara mereka tu, the pagan tu, yang gila sehingga mereka cakap Nabi gila? Seorang yang memang tak gila dipanggil gila, orang yang panggil pula gila. Maksudnya Nabi SAW kata Allah, sesungguhnya engkau adalah orang bijaksana, man of wisdom. Jadi semua Nabi-Nabi ni diberi oleh Allah. Kenapa orang tu dapat wisdom? Samad? Kasih Allah. Salah. Satu orang itu diberi wisdom sebab dia diberi ilmu oleh Allah. Memanglah kekasih Allah, tapi soalannya itu wisdom datang dari ilmu. Kalau orang dipanggil bijaksana oleh Allah,
Maknanya orang tu ada ilmu lah. Jadi Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni Allah SWT bagi mereka dua perkara penting. Ilmu, bijaksana. So Allah bagi tahu, we give them knowledge and wisdom. Jadi ustaz-ustaz ni yang banyak baca kitab ni, menghafal dia bukan dapat ilmu, dapat tahu. Jadi satu orang yang otak macam kamera, dia boleh tahu semua. Baca kitab kulit ke kulit. Tapi itu bukan ilmu, itu tahu. They call it dalam bahasa Inggeris information. It's not knowledge yang dimaksudkan. Knowledge ni tahu apa Allah mahu. Nak dapat tahu apa Allah mahu tu Allah bagi dia ilmu. Orang yang tak dibagi ilmu oleh Allah, dia tahu je apa kitab cakap. Apa Allah mahu, dia tak tahu. Itu maknanya dia ustaz yang banyak tahu lah. Tahu apa kitab cakap. Apa Allah mahu, dia tak tahu. Sebab itu bila azan pun dia tak datang sembahyang. Ustaz tu, dia lalu azan. Dia berbalik. Dia tak bergegas pergi surau. Dia kata ada fatwa boleh sembahyang kat rumah. Jadi ustaz-ustaz yang faham boleh sembahyang kat rumah ni, sembahyang berjemaah tu bukan fardu. Dia fardu, nama je fardu, tapi kifayah. Maknanya fardu ni kau kena sembahyang. Bukan bila kau tak nak sembahyang. Kau tak sembahyang berjemaah bila kau sakit. Tapi hukumnya fardu. Nak sembahyang, maknanya semua orang kena sembahyang berjemaah, kecuali dia sakit. Tapi ustaz-ustaz ni dia tak dia fardu kifayah. Dia kata kalau ada hal sikit, sibuk, ada orang datang, atau nak makan, dia dah buat fatwa dah, boleh tak sembahyang berjemaah. Sebab tu ustaz-ustaz banyak tak sembahyang jemaah. Kecuali dia mengajar, itu pun lambat datang. Dia lambat, orang lain dah duduk, dah habis, dia baru datang. Dia tak ada usaha nak dapat sembahyang berjemaah tu. Sebab pada pahaman ustaz ni, yang diberi faham, tak tahu dari mana, bahawa sembahyang berjemaah ni tak fardu, sunat. Dia nama je fardu. Fardu apa? Kifayah. Dia tak tahu beza fardu lah. Fardu dikata sunat, kan tulis tu fardu kifayah. Fardu ni makna mesti kena buat, kecuali sakit. Atau lah ada orang nak bunuh dia on the way to masjid. Itu keadaan sangat ni, darurat perang. Itu tak sampai lah. Sakit lah umumnya. Begitu juga keluar jalan Allah untuk berjuang. Fardu kifayah. Bukan makna tak payah. Fardu. Melainkan sakit. Tambah satu lagi, duit tak ada, keperluan. Bukan buat tak ada. Memang tak ada. Usaha untuk cari supaya orang bantu pun tak ada orang nak bantu. Macam tu lah. Jangan minta duit bank. Macam Yazid, minta loan duit bank pergi keluar. Mana dah dapat keluar? Kan ada satu kali Yazid dapat keluar. Rupanya duit loan bank, mana nak diberi taufik nak keluar dengan duit tu? Bodohnya orang. Tanya saya pun tak. Dia ingat boleh pula buat loan bank pula keluar. Bodohnya budak. Benda haram guna untuk benda baik, kan lain. Masa kita nak buat markas dekat kampung Syed Muhammad tu, kita bagi tahu Hadraji, kita nak buat markas tanah haram. Hadraji kata, apa hal kamu nak buat markas tanah haram ni? Itu tanah kerajaan tu. Kita orang tabligh, agama tak ada, iman pun tak ada. Bagi tahu Hadraji nak buat markas kat situ. Tanah haram. Orang-orang yang duduk di rumah tanah haram ni sebenarnya tak boleh duduk situ. Sebab itu namanya tanah haram kan. Setinggan lah. Kan kampung Syed Muhammad tu setinggan. Sekarang dia sodok semua buat benda lain. Dan orang setinggan ni
termasuk Haji Arsyad tu kena dapat rumah lain lah. Rumah itu lah. Rumah-rumah yang kecil-kecil yang dia buat untuk setinggan. Kat Kuala Lumpur ni, rumah-rumah kalau tengok jalan Kelang Lama tu banyak setinggan tu. Hampir semua setinggan. Jangan tukar. Nampak rumah tu betul sikit. Jadi kalau kita pergi ke kampung saya, kita pergi ke Jalan Kelang Lama dah lain, tak macam dulu, macam zaman saya dulu. Dahulu banyak setinggan semua dah. Itu semua dekat Kampung Medan semua setinggan. Itulah keadaan orang Melayu. Yang tak ada tanah, tak ada duit nak beli tanah, memacak aja tanah kerajaan. Tapi kerajaan orang Melayu, jadi zaman Hirtoyo tu, diorang banyak buat rumah-rumah baru semua. Sebab tu Kuala Lumpur nampak lain sikit. Tapi masih ada lagi setinggan sikit-sikit sana situ. Macam kat Taman Gombak ni, Seri Gombak ni dia tak Kuala Lumpur, Selangor, ada mucu kat tepi tu ada rumah-rumah lagi pacak. Kenapa dia nak rumah setinggan? Tak bayar sewa. Boleh beli kereta besar. Orang-orang rumah setinggan ni dia banyak kereta dia besar-besar. Masa dulu dekat sini ada setinggan dulu, Banjar, Kampung Banjar. Kita pergi gas sana tak ada tempat kat Gombak ni yang paling keras dari Kampung Banjar. Rumah dia semua pacak, tapi cinta dunia dia orang tinggi. Kat Gombak ni yang paling kuat cinta dunia orang setinggan. Setinggan ni macam nomad. Orang setinggan ni dia macam Arab Badui. Pacak sana, pacak situ. Hati dia dunia je. Kita tengok satu orang tak mau dengar. Kadang dengar pun tak nak. Buat usaha lagi lah tak nak. Tak sedar diri dia. Dia orang sama macam orang nomad. Yang Allah bagi tahu ini Arab Badui ni banyak yang hipokrit. Mereka hipokrit ni sebab cinta dunia lah, tak ada sebab lain. Kenapa satu orang jadi orang benar-benar beriman? Satu orang hipokrit. Apa beza? Hidung semua sama. Mulut, muka macam saya dengan Rashidi. Apa beza? Tapi bezanya cinta dunia. Rashidi banyak cinta dunia. Hampir-hampir nak jadi hipokrit lah. Kalau teruk lagi, jadi hipokrit, jadi munafikin. Orang munafikin tu menipu, kata Allah, sebab dia nak pelihara dunia dia dan nyawa dia. Jadi bila Nabi SAW ajak dia orang pergi perang, dia orang kata tak nak. Dia orang tak nak. Sebab apa? Dia orang nak ada urusan keluarga dia. Ada urusan dunia dia. Kata Allah, alasan mereka tu tipu. Mereka sebenarnya takut mati. Mereka bersangka buruk dekat Nabi bahawa Nabi akan kalah. Dan mereka akan mati dan mereka takkan dapat balik. Bukan mereka ada urusan. Sebenarnya mereka takut mati dan takut miskin lah. Jadi orang takut mati ni, dia masuk Islam tapi suruh keluar tak nak. Macam-macam alasan dia bagi. Ini antara ciri-ciri sifat munafikin. Munafikin ni dia tak nak hilang dunia dia. Kalau boleh dengan agama ni dapat dunia. Kalau nak korban dunia saya untuk agama, ini tak boleh. Orang munafik, orang hipokrit ni takkan buat benda. Jadi nak tahu kita nak hipokrit ke tidak, bukan hipokrit zaman Nabi je tuan. Itu dah zaman Nabi, sekarang dah tak ada hipokrit. Sekarang orang hipokrit ni terlalu cinta dunia sampai tak nak keluar. Macam Sufyan. Jadi bila kita tak nak keluar dan tak nak korban harta diri kita kerana takut dunia kita rosak, inilah ciri-ciri hypocrites, munafikin. Jadi kalau kita terus lagi berkeadaan demikian, nanti kalau kita dalam akhirat, Allah kata, saya mengucap je lah, tak ada, kau tipu. Ada. Kita nak cakap apa?
Kalau Allah kata kamu punya kalimah tu aku tak terima, kamu mengucap, kau dah berzikir dah, la ilaha illallah. Kau semua menipu ke tak? Apa nak cakap? Boleh kita balik ke dunia. Kau sekarang masuk neraka kata, kau menipu aku. Mengucap kau main dia, ambil zikir sana, zikir situ. Kau bukan nak aku, kau hanya nak mulia diri kau. Jadi tuan-tuan yang boleh, sebab itu Allah bagi tahu, kalau mau selamat dari azab Allah, Allah bagi bisnes. Kamu kena berjuang dengan harta dan diri. Itu munafik tak boleh buat tu. Berjuang dengan harta dan diri tak ada. Dia nak dapat dunia dari agama. Jadi kalau dia nak bagi perang, kalau dia rasa dunia datang, dia pergi. Jadi masa Badar mula-mula, dia orang tak pergi. Dia orang menang. Sahabat menang. Banyak harta rampasan. Orang Yahudi pun gigit jari. Sebab undang-undang Allah punya order, harta rampasan tu untuk orang yang ambil bahagian perang, untuk Nabi, untuk Allah, untuk miskin, orang susah, orang terkandas dalam perjalanan. Itu boleh dibagi. Walaupun dia tak pergi perang. Walaupun Nabi tak pergi perang. Allah memanglah kan. Jadi harta tu milik Allah, milik Nabi, milik orang miskin, milik orang yang berjuang. Tapi orang munafik kata, kami tak mau pergi dengan kau ya Rasulullah, tapi kalau kau dapat duit, kau dapat ghanimah, bagi sikit kat kita. Dia orang kata. Jadi kata Allah, dia orang ni tak ada lain nak suruh kau langgar perintah Allah untuk dia. Dia suruh Nabi jangan ikut Allah. Bahawa harta rampasan tu bukan untuk orang yang tak ambil bahagian. Dia orang minta juga. Jadi di Uhud, Allah buat kalah. Dia orang datang ramai. Yang datang ramai, kalah. Dia orang masa tu menjerit. Untuk apa kita datang sini? Untuk mati ke? Dia orang cakap benda-benda kasar di belakang Nabi, tentang Nabi. Dia orang kata kita nak lari sekarang. Dia cakap kan Nabi, kami nak balik. Banyak rumah kami tak terjaga. Jadi ciri-ciri orang munafik ni, dia tak mau. Sebab dia kata dia Islam, Nabi suruhlah dia keluarnya Allah kan. Tapi niat dia bukan nak menghidupkan agama, nak dunia. Kalau kita berceramah agama nak dunia ni semua ciri-ciri kemunafikan. Jangan kita nak dunia kerana agama ni. Dunia kita kena hancur untuk agama. Macam tu. Itu barulah cinta dunia hilang. Bini kita boleh tinggal, anak boleh tinggal untuk hidupkan agama. Harta kena belanja. Barulah cinta Allah masuk. Cinta dunia keluar, barulah kemunafikan tu hilang. Kalau tidak, kemunafikan tu tak hilang. Orang Arab Badui ni, dia orang cacak rumah je. Lepas dah habis kat tempat tu, dia pergi lagi berjalan, cacak lagi rumah. Macam orang setinggan lah. Jadi orang yang banyak cinta dunia ni kadang bukan orang kafir. Orang yang ucap kalimah. Orang kafir ada juga. Orang cacat, orang yang ucap kalimah ni, dia cinta dunia, dia jadi munafikin, jadi kafir juga. Orang munafikin ni nama bukan orang Islam, dia pura-pura Islam. Tapi yang menguntungkan dunia dia nak lah. Yang selamat nyawa dia nak. Kalau nyawa terkorban, dunia terkorban, dia tak nak. Itu ciri dia. Tuan nak tahu, orang munafik ni dia jadi munafik sebab terlalu cinta dengan dunia. Apa? Dunia. Dunia ni bukan duit aja tuan. Bini, anak, kerja. Hello. Susah sangat nak keluar 4 bulan ni. Kalau orang munafik ni susah dia nak cuti. Tak ada minta cuti tanpa gaji. Tak nak. Tanpa gaji. Dah lah aku keluar tanpa gaji lagi. Duit lagi korban. Satu orang gaji 10,000, suruh keluar 4 bulan. 4 bulan ni 40,000 tak ada gaji. 5,000 kena bawa keluar, 5,000 kena tahan. Mana?
Maknanya 40,000 tak dapat, campur 5,000 keluar, 5,000 tinggal, 10,000, 50,000 nak belanja. Jadi sebab itu Profesor, Datuk-Datuk semua susah nak keluar 4 bulan ni. Mana nampak keluar 4 bulan. Yang ada macam Rashidi, ambil duit orang tak bayar. Saya macam miskin, aku miskin. Jadi orang pun kata aku tak boleh nak keluar, orang kaya. Aku bagi kat kau lah, kau keluar lah. Rashidi pun keluar lah. Dia ingat bagusnya untuk dia. Mana bagus, dia kena korban je. Berapa ada yang dia ada. Dengan menangis air mata, duit tak ada. Macam itu baru cinta dunia keluar. Kalau orang suruh kita keluar, lepas tu tak payah bayar, ini cinta dunia tak keluar. Tambah dia dengan ni. Kita berniaga pula dengan keluar. Boleh jalan-jalan pula. Orang boleh sponsor kita. Jadi ini benda munafik tak buat. Sebab itu Allah kata, aku bagin. Aku berniaga dengan kamu. Kalau kamu boleh, sesungguhnya orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu Sufyan tak boleh buat, tak boleh berniaga dengan Allah. Allah berniaga ni dia cakap apa tau? Berniaga, you bagi, I pay you. Itu berniaga. So you bagi harta diri kamu, berjuang di jalan Allah untuk hidupkan kalimah ni. In return, balasannya aku selamatkan kamu dari azab yang pedih. Itu dia. Masih tak nak keluar lagi Sufyan. Masih tak nak lagi. Masih tak nak cerai bini lagi saja. Allah SWT kata tidak. Azab yang pedih itu takkan dah hilang. Azab yang pedih, azab bin alim. Jadi tuan yang mulia, inilah bisnes Allah. Kita kena bagi diri dan nyawa dan harta untuk hidupkan agama ni di tempatan kita dan di seluruh dunia. Bukan keluar aja tempatan tak dapat. Tiap waktu cuti tak ada, mati aja. Kita tak keluar di tempatan, kita kena berjuang harta diri. Kita sedia dimalukan, sedia dihina, sedia difitnah, semua sedia. Dan sedia tinggalkan bini, sedia tinggalkan kedai, berniaga, sedia korbankan duit, sedia mati untuk hidupkan agama. Itu orang yang akan Allah ganti sebagai balasan syurga dan selama-lamanya dan selamat dari api neraka yang pedih. Okey.